Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar semua murid-murid? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Hari ini cikgu akan meneruskan pembelajaran RBT untuk tahun 5 dengan tema di dalam buku teks kita, iaitu mari membina kipas solar. Baik ya. Sebelum melangkahkan reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baru, kita perlu mengenal pasti teknologi yang akan digunakan, sama ada melalui tenaga solar, hidro, angin atau sebagainya. Baik, bagaimana kita boleh menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baru? Okey, bolehkah murid-murid fikirkan? Okey ya, kita boleh menggunakan tenaga solar untuk menukarkan tenaga daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik yang disambungkan pada motor. Baik. Rajah berikut merupakan rajah blok menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baru melalui panel solar, ditunjukkan seperti yang berikut. Okey, di sini cahaya matahari. Okey, sumber utama kita ialah daripada cahaya matahari. Okey, kita menerima tenaga cahaya matahari tersebut menggunakan panel solar. Okey, kemudian selepas panel solar kita letakkan switch. Selepas switch kita akan letakkan motor, dan motor kita akan letakkan kipas ya. Bilah kipas akan berpusing. Okey, ini dia dia punya peralatannya agak ringkas saja, iaitu panel solar, switch, motor dan kipas. Okey, switch berfungsi untuk mematikan, sama ada nak matikan ataupun untuk menghidupkan. Baik, aspek yang penting ialah kita perlu melakarkan reka bentuk bagaimanakah kipas solar yang akan kita bina. Okey. Jadi setelah kita mengenal pasti produk yang akan dibuat, beberapa lakaran idea perlu dihasilkan. Kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Jika berkumpulan, setiap ahli perlu menyumbangkan 1 lakaran idea. Ini kalau kita laksanakan secara bersemuka. Untuk pembelajaran secara dalam talian PDPR ni, cikgu hanya akan memberi penerangan secara teorinya saja. InsyaAllah bila kita bersemuka, kita akan terus kepada projek untuk membina kipas solar ni. Baik ya. Baik, ini contoh lakaran yang boleh dibuat. Okey, pelbagai bentuk yang boleh kita buat. Ini contoh yang terdapat dalam buku teks. Ini contoh lakaran 1. Okey, bentuk seperti bentuk seperti kubus ya. Okey. Di sini diletakkan kipas, atasnya ada panel solar. Okey, bawah ni diletakkan tapak tapak. Okey, ada switch, kipas. Okey, ini asas ya. Ini contoh lakaran 1 yang terdapat dalam buku teks. Baik, ini pula contoh lakaran 2 yang terdapat dalam buku teks. Okey, bentuk seperti prisma segitiga. Okey, sini diletakkan panel solar di bahagian belakang, di bahagian hadapan diletakkan kipas. Bawah ni ada tapak dia dan switch. Okey. Maksudnya dalam projek yang asas ni kita perlu meletakkan kipas, panel solar dan switch ya. Seterusnya mari kita lihat lakaran ketiga. Okey, seperti lakaran yang kedua juga, dia menggunakan bentuk prisma, tapi ini prisma segitiga kaki sama. Okey, di bahagian hadapan diletakkan kipas, cuma solar panel diletakkan di bahagian tepi. Okey, di bawah ni diletakkan tapak sama seperti tadi. Kemudian switch diletakkan di sebelah sini ya. Baik ya. Baik, kita hendaklah memilih satu lakaran atau menggabungkan beberapa ciri yang terdapat dalam lakaran idea. Gabungan ciri yang terdapat pada lakaran 1, 2 dan 3 boleh dijadikan sebagai lakaran terbaik lah. Okey, ini contoh lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Baik, kita gabungkan di sini. Okey, ini adalah lakaran terbaik, gabungan lakaran 1, 2 dan 3. Okey, di sini kipas diletak sebagai bahagian tepi.
solar panel di bahagian atas, switch di hadapan sini. Okey ya. Baik ya. Dalam menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, okey, sebelum menjadikan lakaran terbaik sebagai panduan menghasilkan projek, lakaran tersebut perlu dinilai terlebih dahulu. Jadual menunjukkan contoh penilaian terhadap lakaran terbaik yang dihasilkan. Contoh dari segi elemen, rupa, ruang, saiz dan nilai. Okey, kita dapat lihatlah dari segi dia punya huraian, kesesuaian ataupun sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, contoh di sini dari segi rupa, reka bentuk dan kedudukan panel kipas switch dan panel solar, okey, tidak sesuai. Jadi kita boleh ubah ubah kedudukan switch ke bahagian tepi projek. Contoh dari segi ruang, okey, sudah sesuai. Okey, tidak perlu perubahan. Dari segi saiz bilah kipas dan saiz panel solar, okey, tidak sesuai. Jadi contohnya di sini besarkan saiz board infra dan saiz bilah kipas agar hasil boleh lebih berkesan. Okey, kemudian dari segi nilai dia, nilai warna dan gabungan bentuk, okey, sudah sesuai. Maksudnya tidak perlu perubahan. Okey, ini adalah hasil lakaran yang telah dinilai dan ditambah baik. Ini yang terakhir lah. Okey, setelah dibuat perubahan, kita dapati kipas di bahagian hadapan. Okey, ini switch bahagian tepi. Okey, panel solar di bahagian hadapan tetapi condong sedikit menghadap ke belakang. Okey, dan bawah ni nampaknya dia punya tapak ni dibesarkan sedikit ya, ukuran dia. Okey, ini adalah hasil lakaran yang telah dinilai ditambah baik. Mungkin murid-murid ada lagi idea yang lebih baik. Ini sebagai satu panduan lah daripada buku teks untuk kita membina kipas solar ni ya. Baik ya, mari kita lihat sama-sama. Cikgu dah lukiskan solar panel ni dalam bentuk 3D supaya murid-murid dapat melihat lebih jelas lah bagaimana bentuk solar panel yang mungkin kita akan bina. Okey, ni bahagian hadapan kita letakkan kipas. Okey. Okey, ini bahagian tepi, bahagian belakang. Okey. Di sebelah sini kita letakkan switch. Okey, di bahagian atas pula ya. Okey, kita letakkan solar panel di bahagian atas. Okey. Condong sedikit ke belakang Okey. Ini bahagian bawah tapak dia lah. Okey, ini contoh solar panel yang insya-Allah kita akan bina bila kita akan mula bersekolah nanti. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan dapat memberikan manfaat kepada semua. Selamat berjumpa lagi.